Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian Maghrib bersama dengan saya Umar Aziz, dan pada waktu ini kita akan berbicara sedikit sebanyak berkenaan tentang kitab Nurul Uyun yang berkenaan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada sahabat yang bersama, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ahlan kepada yang baru bersama. Terima kasih kepada yang bersama pada malam ini. Ahlan Elvira, Kak Zaliha bin Zainuddin, Asia Sulaiman, Ayu Muhammad, Rodita, Princess Tengku Abdullah, Salabia Saad, kemudian Sarina Said, Ana Sukaimi, Jamalia Manab, Siti Mazura, Nini Ros, Nurjahan, Zainur Rafa, Masria Maria, Aminah Hitam, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Pada malam ini kita nak sambung apa yang kita telah kongsikan pada petang tadi berkenaan tentang isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita nak sambung. Kita telah sebutkan pada petang tadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid. Kita telah sebutkan Saudah binti Zam'ah. Kita telah sebutkan Aisyah binti Abi Bakar, dan kemudian kita telah sebutkan Hafsah binti Umar, berpandukan kepada kitab Nurul Uyun yang telah ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Nurul Uyun. Lalu ahlan kepada sahabat, malam ini kita kembali berkenaan tentang sirah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima yang ada dalam kitab Nurul Uyun. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang mana nak tahu daripada sudut siapa yang Nabi kahwini dahulu dan siapa yang kemudian, itu telah kita kongsikan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Maka di sini kita telah belajar tentang Aisyah, kita telah sebut tentang Hafsah. Seterusnya adalah tentang Ummu Habibah. Siapakah nama beliau? Maka kata penulis buku Nurul Uyun, wa tazawwaja Ummu Habibah, dan Nabi SAW telah mengahwini Ummu Habibah. Ini adalah kunyah beliau. Siapakah nama Ummu Habibah? Maka kata penulis buku, nama Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Nama ni adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Anak kepada orang yang banyak memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak kepada Abu Sufyan yang bernama Ramlah, tetapi lebih dikenali sebagai Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Siapakah nama Abu Sufyan? Abu Sufyan itu bukan nama beliau, tetapi nama beliau adalah Sahar bin Harb.
Abu Sufyan bin Harb, ataupun nama asal beliau adalah Sahar, Sad Kha Ra, Sahar bin Harb radhiyallahu taala anhu, yang telah masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Maka Ramlah binti Abi Sufyan, yang mana dikenali sebagai Ummu Habibah binti Abi Sufyan, di manakah Nabi SAW telah menikahi beliau? Maka kata penulis buku Nurul Uyun, wahiya bil Habsyah, Nabi SAW telah menikahi beliau ketika mana beliau berada di Habsyah. Ketika mana beliau berhijrah ke Habsyah, kisah ini kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka pada waktu itu suami dia yang turut bersama berhijrah dengan dia telah murtad. Maka pada waktu itu dia bersendirian di Habsyah. Maka Nabi SAW telah menghantarkan wakil melalui utusan yang sama, yang pada waktu itu membawa surat kepada Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah maklumkan hasrat baginda untuk menikahi akan Ummu Habibah, anak perempuan kepada Abu Sufyan. Maka Nabi SAW menikahinya ketika mana beliau berada di Habsyah. Maka pada waktu itu Raja Najasyi gembira dengan akhlak Nabi SAW, yang mana menikahi akan anak perempuan kepada musuh Nabi SAW. Maka waktu itu Raja Najasyi telah menghadiahkan bagi pihak Nabi, untuk Nabi, mahar kepada Ummu Habibah, mahar yang paling banyak, bernilai 400 dinar. Sebab itu kata penulis buku di sini, wa asdaqaha ay an-Najasyi anhu ay anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 400 dinar. Maka daripada banyak-banyak isteri Nabi, yang paling tinggi maharnya, ada mas kahwinnya adalah Ummu Habibah. Berapakah mas kahwin Ummu Habibah? Mas kahwin Ummu Habibah adalah sebanyak 400 dinar. Mas kahwin Ummu Habibah adalah sebanyak 400 dinar. Maka di sini ini kita tak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu di sini berapakah mas kahwin Ummu Habibah? 400 dinar. Bahkan kita boleh tulis dan kita boleh take note di sini bahawa yang paling banyak menerima mas kahwin adalah Ummu Habibah yang telah diberikan oleh Najasyi bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas kahwin dia adalah 400 dinar. Satu dinar dah bersamaan dengan berapa ribu ringgit, maka dia mendapat 400 dinar. Maka siapakah walinya? Kata penulis buku Nurul Uyun, walinya pada waktu itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana pada waktu itu ayahnya tidak Islam, maka walinya adalah Uthman bin Affan. Ada setengah mengatakan walinya adalah Sa'id ibnu Al-As, yang merupakan satu keluarga dengan dia daripada Banu Abdus Syams. Maka di sini ada dua pendapat, siapakah wali yang menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi. Ada yang mengatakan adalah Uthman bin Affan, dan ada yang mengatakan Sa'id ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kita dah belajar siapakah nama asal Ummu Habibah. Kita telah belajar di manakah Nabi mengahwininya. Kita telah belajar berapakah mahar yang diterima daripada Najasyi bagi pihak Nabi. Kita telah belajar siapakah wali dia. Wali dia adalah Uthman bin Affan. Ada setengah meriwayatkan Sa'id ibnu Al-As, yang mana mereka ini adalah kabilah yang sama daripada Abu Sufyan, iaitu daripada Banu Abdus Syams. Pada usia berapakah Ummu Habibah meninggal dunia? Wa tuwfiyat radhiyallahu anha sanah wa arba'in radhiyallahu anha. Ummu Habibah telah wafat, telah meninggalkan dunia ini pada tahun 44 Hijrah. Maka beliau telah meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah. Lalu ini tarikh kewafatan beliau pada tahun 44 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Lalu beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-44 Hijrah. Lebih kurang pada tahun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada tahun 55 Hijrah. Nabi wafat pada tahun 11, beliau meninggal pada tahun 44 Hijrah. Lalu beliau meninggal pada tahun 44 Hijrah.
Lebih kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli 30, lebih kurang 33 tahun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, yang mana ada benda yang kita tak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, namun kita dapat maklumat daripada kitab Nurul Uyun. Seterusnya, isteri seterusnya yang penulis buku bincangkan di sini adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah berkahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bila Nabi berkahwin dengan dia, siapakah nama suami yang mana suami dia meninggal waktu bila, itu semua kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Apakah hubungan suami dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adik-beradik susuan, itu semua kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun siapakah nama Ummu Salamah? Maka nama Ummu Salamah adalah Hind binti Abi Umayyah. Hind ejaan dia adalah Ha Nun Dal. Hind binti Abi Umayyah, itu nama penuh beliau, tetapi kunyah beliau, dan beliau lebih dikenali dengan nama itu Ummu Salamah, tapi nama asalnya adalah Hind, Ha Nun Dal, ataupun Hind, Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau ini adalah isteri kepada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada Abu Salamah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas. Lalu saya dimaklumkan di sini internet saya tak stable. Okey, sebentar. Bagaimana, adakah jelas? Banyak yang kata putus-putus. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Lalu banyak yang kata putus-putus. Saya telah tukarkan kepada line yang lain. Bagaimana sekarang? Adakah masih terputus-putus? Banyak yang kata terputus-putus, suara putus-putus. Ahlan-ahlan. Okey, kita tengok sebentar. Kita tukar kepada yang lain. Tadi saya guna mobile data. Saya cuba tukar kepada yang lain. Okey, lalu ramai yang kata putus-putus, tapi Nurjahan kata jelas, Nazrah kata jelas. Bagaimana sekarang bila saya tukar kepada wifi? Ahlan-ahlan, Ustaz Alif Hijrah. Ahlan-ahlan. Bunga Lawang pun kata putus. Ayu Muhammad kata putus. Masih lagi putus-putus. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu okey, kita baru tukar line. Kita tukar, masih putus lagi daripada KL, kata Fatimah. Okey, Syafiqah kata jelas. Okey, saya baru tukar line. Tadi saya guna line mobile data. Sekarang ni saya menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wifi. Jadi masih sangkut-sangkut lagi. Lagi ramai yang kata masih sangkut-sangkut. Ada yang kata clear. Ada Siti Mahwah kata terputus-putus. Lagi ramai yang putus-putus. Okey. Betul. Banyak yang kata sangkut. Allahumma salli. Sekejap okey, sekejap sangkut. Okey, Kak Zalia kata sekarang dah okey. Lalu saya mohon jasa baik kepada yang okey untuk bantu catat di ruang komen. Putus-putus kan? Banyak sangkut. Safi pun okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih lagi putus-putus. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon jasa baik kepada sahabat yang jelas ataupun clear untuk bantu tulis di ruang komen learning point ataupun pengajaran yang kita dapat, supaya boleh membantu sahabat-sahabat yang lain untuk cek kemudian. Okey. Ahlan-ahlan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Minta maaf di atas segala kekurangan. Okey. Lalu kita sedang membicarakan tentang Ummu Salamah.
Siapakah nama beliau? Nama beliau adalah Hind binti Abi Umayyah. Hind ataupun Ha Nun Dal. Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah daripada Banu Makhzum, daripada kabilah Abu Jahal, Ummu Salamah. Selepas Nabi SAW mengahwini Ummu Salamah, maka itu menjadi penyebab kepada banyaknya orang-orang daripada kabilah Abu Jahal masuk Islam, seperti Khalid bin Al-Walid, seperti mana Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhum, kerana Nabi SAW mengahwini daripada kabilah Abu Jahal. Menjadi kebiasaan masyarakat Arab, mereka sangat kuat ta'assub tentang kabilah mereka. Mereka sangat sayang kabilah-kabilah mereka. Mereka sangat-sangat sayang kabilah mereka. Lalu bila ada orang yang mengahwini wanita daripada kabilah mereka, mereka akan hormat. Dia bukan macam kita. Kadang-kala orang mengahwini anak kita pun kita tak ada perasaan macam tu, apatah lagi anak saudara. Masyarakat Arab tidak. Mereka punya semangat asabiyah kekabilahan tu sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Lalu kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang merupakan satu nota yang penting. Kenapa Nabi SAW mengahwini Ummu Salamah? Kerana Ummu Salamah adalah daripada kabilah Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal telah dibunuh dalam perang Badar, ketebalnya ataupun musuhnya kabilah Banu Makhzum dengan Nabi masih menebal. Sehinggalah ketika mana Nabi SAW mengahwini Ummu Salamah, mengetuk hati sebahagian daripada orang-orang daripada Banu Makhzum untuk pada waktu itu masuk Islam. Seperti mana yang kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, iaitu Khalid bin Al-Walid daripada kabilah Abu Jahal. Begitu juga Amr ibnu Al-As daripada Banu Makhzum. Mereka telah masuk Islam ketika mana pada waktu itu mereka melihat Nabi SAW mengahwini akan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah cerita tentang Ummu Salamah daripada Banu Makhzum. Apakah lagi cerita tentang Ummu Salamah? Maka di sini kita nampak wa matat sanah isnatai wa sittin. Daripada sini kita belajar sesuatu yang tak ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Wafatnya, meninggalkan dunia, siapakah Ummu Salamah? Pada tahun 62 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Pada tahun 62 Hijrah, kalaulah kita ambil pendapat pada tahun 62 Hijrah, maka kata penulis buku, menurut jumhur para ulama sirah, wahia akhiruhunna mauta wa qila Maimunah radhiyallahu taala anha. Kalaulah berdasarkan kenyataan ini, maka daripada isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia adalah siapa? Yang paling akhir meninggal dunia daripada kalangan isteri Nabi adalah Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Dan ada juga yang mengatakan yang paling akhir meninggal dunia adalah Maimunah, seperti mana yang kita akan belajar. Tapi daripada pendapat kebanyakan para ulama sirah, yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat, meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah, lebih kurang 51 tahun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin ini kita tidak belajar daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, namun ada dalam kitab Nurul Uyun. Itulah beliau adalah isteri Nabi yang terakhir meninggal dunia daripada kalangan isteri-isteri Nabi yang lain. Walaupun ada pendapat kedua mengatakan yang paling akhir meninggal dunia adalah Maimunah radhiyallahu taala anha yang kita akan baca kejap lagi. Lalu ini poin yang sahabat-sahabat boleh kongsikan. Itulah beliau meninggal dunia, wafat pada tahun 62 Hijrah, dan isteri Nabi yang terakhir meninggal dunia, dan ada yang mengatakan Maimunah radhiyallahu taala
anha. Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bilakah beliau meninggal dunia? Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah, lebih kurang 51 tahun selepas kewafatan Nabi, maka beliau meninggal dunia. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pada tahun 62 Hijrah. Seterusnya, isteri Nabi SAW yang seterusnya dalam kitab Nurul Uyun. Maka di sini kita telah belajar daripada petang tadi berkenaan tentang Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dan yang keenam Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anhunna. Ini dia Ummul Mukminin, yang mana para ibu ataupun yang ada anak perempuan mesti perdengarkan cerita isteri-isteri Nabi kepada pasangan, kepada isteri dan juga kepada anak-anak perempuan, supaya anak perempuan kita mengenali akan isteri-isteri Nabi, ataupun kita panggil mereka sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang beriman. Ahlan-ahlan kepada sahabat, mohon maaf jika line saya tak berapa bagus. Saya telah ikhtiarkan yang sebaik mungkin, namun mungkin kerana ramai yang berada di rumah, ramai yang menggunakan internet, maka ada masalah pada line saya mohon jutaan kemaafan. Seterusnya, isteri Nabi SAW yang seterusnya, yang penulis kitab Nurul Uyun bicarakan, wa tazawwaja Zainab bint Jahshin radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi SAW menikahi dan berkahwin dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha adalah daripada Banu Asad. Wahiyya banatu ammatihi Umaymah radhiyallahu taala anha. Siapakah Zainab? Zainab adalah anak perempuan bagi makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib. Lalu kita dah belajar sebahagian tentang makcik-makcik Nabi SAW. Antara makcik Nabi SAW yang kita biasa dengar adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Salah seorang makcik Nabi namanya adalah Umaymah. Hamzah mim, ya mim dengan ta marbutah ataupun Umaimah. Umaymah binti Abdul Muttalib radhiyallahu Umaymah binti Abdul Muttalib, anak perempuannya adalah Zainab binti Jahash. Lalu dia adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan makcik Nabi. Betul kan? Kalau anak perempuan anak makcik, sepupu lah kan? Okey, betul. Saya minta maaf kadang-kadang bahasa Melayu saya kurang bagus. Lalu Umaymah binti Abdul Muttalib yang merupakan makcik Nabi. Zainab binti Jahash adalah anak perempuan dia. Bererti sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang dia, siapa abang dia? Abang dia adalah Abdullah bin Jahash yang kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, orang yang mana merupakan orang yang mempunyai rumah yang paling mewah, yang paling besar di Mekah. Mengikut apa yang kita dah belajar dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah. Lalu dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah yang selalu juga saya rujuk dan baca, penulisan Dr. Rifat Bashar, maka di situ disebut Abdullah bin Jahash antara orang yang mempunyai rumah yang mewah dan besar di Mekah, sehingga kan ketika mana berhijrah, maka waktu itu Abu Jahal ambil rumah dia. Maka Abdullah bin Jahash adalah adik-beradik dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Lalu kita belajar Zainab binti Jahash adalah sepupu Nabi kerana mak dia adalah makcik Nabi, Umaymah binti Abdul Muttalib. Zainab binti Jahash yang mana beliau adalah adik-beradik kepada Abdullah bin Jahash, orang yang ditanamkan dalam satu perkuburan di Uhud bersama dengan pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah Zainab binti Jahash.
Kita telah baca tentang beliau, yang mana beliau adalah pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asalnya adalah isteri kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengahwinkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, padahal dia asalnya sebelum itu adalah isteri kepada Zaid bin Harithah, nak menunjukkan kepada masyarakat Arab yang pada waktu itu mereka anggap anak angkat adalah seperti anak betul, bahawa sebenarnya anak angkat bukan anak betul, seperti mana yang kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka ini adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Antara kelebihan Zainab binti Jahash yang beliau banggakan berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain, yang beliau selalu sebutkan, kerana beliau Allah kahwinkan kepada Nabi dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha, firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab juz yang ke-22, zawwajnakaha, kami kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Yang mana Allah terangkan juga dalam surah Al-Ahzab kenapa Allah kahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Itu sahabat-sahabat boleh rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kerana kita telah belajar di sana. Okey, ini dia tentang Zainab binti Jahash. Lalu siapakah beliau? Beliau juga tuwafiyat bil Madinah sanah Ishrin. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 20 Hijrah. Pada tahun 20 Hijrah, 9 tahun selepas kewafatan baginda. Sebab itu kata penulis buku Nurul Uyun, wahiyya awwaluhunna wafah. Beliau adalah isteri Nabi yang mula-mula wafat. Ketika mana Nabi wafat ada 9 orang isteri. Daripada 9 orang isteri Nabi, yang mula-mula wafat selepas kewafatan baginda adalah, di sini kita nampak Zainab binti Jahash. Lalu kita telah belajar bahawa selepas Nabi wafat, yang mula-mula wafat adalah Zainab binti Jahash. Yang paling akhir wafat adalah Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah. Ada setengah mengatakan ianya adalah Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala anhun. Okey. Wa awwalu man humila ala Nash radhiyallahu ta'ala anha. Di sini juga kata penulis buku, orang yang mula-mula sekali dibawa menggunakan keranda ke kubur adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Maka inilah Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu ta'ala anha. Lalu siapakah Juwairiyah binti Harith? Juwairiyah binti Harith adalah puteri kepada orang yang mana mengisytiharkan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Harith bin Abi Dirar, yang akhirnya terbunuh dalam peperangan Banu Mustalik ataupun dalam peperangan Muraisi'. Maka ketika mana ayahnya mengisytiharkan perang kepada Nabi, Nabi membawa tentera, terjadilah peperangan Banu Mustalik ataupun peperangan Muraisi'. Maka ketika mana ayah dia meninggal dunia, dia menjadi hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anha. Subyat fi ghazwati Banil Mustalik, kata penulis buku, beliau telah menjadi hamba dalam peperangan Banu Mustalik ketika mana kabilah dia dan ayahnya kalah dalam peperangan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at, maka pada waktu itu dia telah menjadi milik Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana telah menjadi milik Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, maka tuan dia Thabit bin Qais kata, kalaulah engkau nak merdeka, aku akan buat perjanjian mukatabah dengan kamu. Apakah perjanjian mukatabah? Perjanjian mukatabah adalah perjanjian yang dibenarkan dalam Islam, yang mana seorang hamba untuk dia merdeka, dia kena mencari pekerjaan ataupun kena melakukan sesuatu, dan pada waktu itu dia kena bayar mengikut bulan
kepada tuan dia, 3 bulan ataupun 6 bulan, bilangan yang tertentu mengikut persetujuan antara tuan dan hamba. Maka pada waktu itu dia mengadu kepada Nabi SAW kerana dia seorang puteri. Dia seorang puteri kepada Banu Mustalik. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW untuk bantu dia. Ketika mana Nabi SAW mendengar akan aduan dia, Nabi SAW tawarkan kepada dia, wahai Juwairiyah, ada satu lagi pilihan. Apakah dia? Adakah kamu mahu aku membayarkan mukatabah untuk kamu, perjanjian bayaran yang diminta oleh tuan kamu Thabit bin Qais, dan pada waktu itu engkau menjadi isteriku? Maka dia menerima untuk menjadi isteri Nabi SAW sebab daripada Nabi SAW mengahwini Juwairiyah yang merupakan puteri kepada Banu Mustalik, puteri kepada Harith bin Abi Dirar. Maka pada waktu itu banyak sahabat memerdekakan, membebaskan orang-orang yang menjadi tawanan daripada Banu Mustalik kerana mereka menghormati yang Banu Mustalik merupakan keluarga isteri Nabi SAW. Maka itu juga antara sebab kenapa Nabi SAW mengahwini Juwairiyah, kerana pada waktu itu para sahabat merdekakan tanpa Nabi suruh, tanpa Nabi paksa orang-orang yang menjadi tawanan mereka daripada Banu Mustalik, kerana mereka berkata, kami tidak akan menjadikan keluarga mertua Nabi SAW sebagai hamba-hamba kami. Lalu Nabi SAW telah mengahwini beliau. Bilakah Juwairiyah wafat? Wa tuwaffiyat sanah 56. Beliau meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah, lebih kurang 45 tahun selepas kewafatan baginda. Lalu beliau meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah radhiyallahu taala anha. Lalu kita berhenti di sini kerana waktu pun dah menunjukkan hampir waktu isyak. Kita sambung isteri-isteri Nabi yang lain insya-Allah pada pertemuan esok. Esok adalah hari yang terakhir yang mana kita akan kongsikan ulang kaji sirah. InsyaAllah bermula Rabu 20 hari bulan 1, kita akan mulakan perkongsian yang mana program Hamba Ilahi menggunakan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita berharap kita boleh khatamkan kitab tersebut dalam tempoh 333 siri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat, moga-moga adanya manfaat. Terima kasih kepada semua, minta maaf di atas kekurangan lain ataupun tak jelas pada malam ini. Moga-moga Allah balas pengorbanan sahabat-sahabat menuntut ilmu dengan sebaik-baik ganjaran. Doakan saya sentiasa Allah pelihara dan jaga. Saya pun sentiasa akan mendoakan sahabat-sahabat semua, moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan di dunia dan juga hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Banyak perkongsian yang kita kongsikan setiap hari di Telegram Kuliah Ummah Aziz yang kita tak sharekan di Facebook kita. Amin ya rabbal alamin.